Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita. Saya adalah Cikgu Firdaus daripada Pro Science Education ataupun Pro Admin Academy. Okey, hari ni saya ada satu soalan. Tahu tak benda ni? B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, equal atau less than atau more than 0. Tahu tak nak guna formula ni? Kau memang tak kenal pun apa benda ni. Kan? Kalau tak kenal memang wajiblah awak tengok video ni sampai habis. Okey? Ini adalah pembeza layang ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil discriminant. Apa benda ni? Kan? Apa benda ni? Okey, kita tengok video ni sampai habis. Okey? Let's check it out. Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Firdaus. Daripada Pro Science Education. Tajuk pembeza layang ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil discriminant. Ini adalah merupakan salah satu tajuk adalah untuk menentukan jenis-jenis punca. Jenis-jenis punca. Apa jenis-jenis punca tu? Sebenarnya jenis-jenis punca dia ada 3. Okey, saya terangkan secara ringkas kat sini. Okey, punca yang pertama adalah 2 tempat. Okey, namanya adalah different roots ataupun kita kenali sebagai different lah, berbeza. Saya letak D kat situ, boleh faham? Okey, yang kedua adalah dia menyentuh pada satu saja titik. Okey, tak kisahlah dekat bahagian bawah atau bahagian atas, tapi menyentuh satu je. Ini maksudnya root dia ada satu, maknanya dia adalah equal roots. Ya, kalau kita ada dua. Biasa kan benda tu? Alright. Ini adalah semula. Ini adalah E. Dan yang ketiga adalah no roots. No root ni macam mana? Okey, nampak tak? Okey, no root ni macam mana? Boleh jadi dia tak bersilang dekat part CX. Okey, tak bersilang langsung ke atas atau ke bawah. Ini adalah positif. Ini bahagian negatif. Okey, dia sentiasa positif atau sentiasa negatif dan tak bersilang pada part CX. Ini dikenali sebagai no roots. Tak ada punca, tak ada benda bersilang. Faham ke? Okey, ini kita wakilkan sebagai N, iaitu no roots. Okey, jadi macam mana nak guna untuk B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, macam mana simbol dia dan equal to 0. Macam mana nak tentukan? Senang saja. Awak buat muka Mak Dan ni. Muka Mak Dan. Kan? Dan lepas tu buat muka cute. Okey, dapat tak? Okey, jadi D ni adalah kalau awak jumpa keyword perkataan different roots, maka ambillah ini. So letaklah macam tu. Faham? Kalau awak jumpa dia kata sama punca, maksudnya dia adalah equal, sama. Maknanya letaklah itu. Boleh? Atau yang ketiga dia kata no root, tak bersilang, tak bersentuh ataupun tidak sentiasa positif, sentiasa negatif. Itu term-term yang selalu dia guna. Okey, ini adalah no roots, iaitu lebih kecil daripada kosong. Okey, jadi ambil nilai-nilai itu kemudian masuk dalam ni. Macam mana nak buat? Okey, kita tengok contoh. Alright? Let's go. Baik, kalau kita tengok pada soalan. Okey, kita tengok pada contoh ini, iaitu menentukan julat apabila diberi jenis punca. Determine the range when given the type of roots. Apa benda tu? Dia macam ni. Contohnya dia bagi garis lurus Y sama dengan 3X tambah atau tolak dengan 8. Menyilang graf fungsi kuadratik pada ini pada dua titik yang berbeza. Ini dia dua titik yang berbeza, iaitu two different roots. Okey, ingat balik kita punya mamat ni. D E N, then ingat D E N. D untuk difference, E untuk equal, N adalah untuk no root. So sini adalah two different root, maknanya kita pakai yang ni. Alright, betul tak? Maksudnya kita harus pakai formula B kuasa 2 tolak 4AC more than 0. Okey, kita tengok. Yang penting sekarang ni kita kena tahu macam mana nak keluarkan A, B atau C. A, B dan C. Macam mana? Kita tengok macam mana dia solve. Okey, dalam persamaan ini, okey, dia bagi dua line. Maknanya dua line ini kita harus gabungkan menjadi satu persamaan macam ni. Nampak tak? Ini dia kata intercept, bersilang. Jadi kita gabungkan. Okey, seterusnya diadakan dia sebagai kosong supaya kita dapat bentuk kuadratik dalam bentuk A
kuasa 2 AX kuasa 2 tambah BX tambah C dalam bentuk ini supaya kita boleh dapat A, B dan C. Okey, faham setakat tu? Alright, sekarang ini okey, kita pun alihkan dia supaya dia jadi nampak bentuk A, B, C. So, kita tengok. Alright, nampak tak dia guna B kuasa 2 tolak 4AC more than 0. Tada! Kan? Sebab dia two different roots. Okey, so sekarang kita ambil nilai A. Perasan tak nilai A dia adalah 4. B adalah negatif 2 masuk dalam ni. Negatif 2. Dan C adalah yang tak ada nilai X. Ini ada X, ada. Ni kan BC. C kan tak ada nilai X. Jadi ini dia ambil 8 tolak P masuk kat sini. Gantikan C. Perasan tak? Nampak tak? Okey, simple. Okey, apabila kita gantikan nilai, kemudian kita kira macam biasa, kita akan dapat begitu. Dan kemudiannya sambung di sini. Alright, di sini dan kita pindahkan dan kita akan dapat P more than 31/4. Boleh faham? Simple, simple. Baik, kita pergi contoh kedua. Cari nilai M jika fungsi kuadratik gx menyentuh pasti X pada satu titik sahaja. Satu titik sahaja. Maksudnya dia adalah equal roots. Boleh? Equal root. Maknanya satu titik. Maknanya ada, kalau dia dapat 2, okey, 2. Maknanya satu titik lah tu. Kalau satu titik adalah, kalau kita tengok kita punya then ini E equal. So guna simbol ini. So apa yang kita harus tukar adalah simbol sama dengan. So kita tak pakai yang tu, kita pakai sama dengan. Okey, kita tengok cara dia solve. Okey, B kuasa 2 tolak PNC. Nampak tak? Okey, equal to 0. So kita cari nilai A, B dan C di dalam ini. Ini A 5, B adalah negatif 4, C adalah M tolak dengan 2. So kita masuk dengan nilai dan terus tang kira-kira dapatlah M sama dengan 14/5. Dapat? Simple. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Alright. Okey, dia kata cari julat. Bila dia kata julat, nilai N jika graf fungsi kuadratik fx sama dengan 6x kuasa 2 tolak 1 tambah dengan 2n tolak dengan 3x tidak menyentuh paksi x. Nampak tak? Tidak menyentuh paksi x ataupun doesn't not touch the x-axis. Bermaksud apa? Is no root. Okey, faham kan? Garis dengan benda ni is no root. Bila no root, kita tengok balik gambar budak cute ni. Okey, then no root yang ini. So guna simbol ini. Tada! Alright, simple saja. Jadi kita guna simbol ini untuk masukkan nilai. Dapat tak? Okey, B kuasa 2 tolak 4AC less than 0. Okey, so kita ambil nilai A, nilai B, nilai C. Okey, tapi ini kena ubah dulu kedudukan dia supaya kita dapat nilai A, B, C. Okey. Alright, bila kita ubah kedudukan, kita akan dapat B sama dengan negatif 3, A sama dengan 6, C adalah 2, N tolak dengan 1. Kemudian kita olah dia balik semula mencari nilai N dan kita akan dapat more than 11/16. Okey, perasan tak sini dia julat. Kalau soalan dia melibatkan julat, confirm lah dia nak cari ini dengan ini. Faham kat situ? Ini dengan ini. Alright, maka dengan itu saya sejelaslah penerangan saya mengenai pembeza layang ini, iaitu kita boleh bezakan punca-punca persamaan kuadratik dengan menggunakan ini. Yes, Pakcik Den ni. Tak perlu hafal, just tengok dan copy saja. Simple. Jadi check it out. Baik lagi. Dah tengok contoh-contoh kita tadi? Dah faham belum? Kan? Okey, kena banyak praktis. Okey? Awak mesti kena tengok dia punya keyword dia. Bila tengok nampak ada keyword tu, maka awak gunalah ini. Faham ke? Simple je kan? Alright. Jadi saya rasa itu je lah
kan penerangan sehari ni. Kalau tak faham, kalau tak cukup faham lagi, sila type kan. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe saya punya channel, okey? So jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ada belajar ke masa terakhir exam? Okey, setanda kertas dia, maka kelas dia tahu apa?